Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk PDPR kita hari ini, murid-murid akan bersama dengan Cikgu Siti binti Arsyad. Okey, hari ini Cikgu Siti akan ajar subjek pendidikan seni visual, modul 1 iaitu tajuk sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, 1.1 perkembangan seni di Malaysia. Okay, di akhir pembelajaran ini diharapkan murid-murid akan dapat mengenal pasti siapakah artis dan tokoh seni di Malaysia. Okey, seterusnya sini cikgu bacakan ya, berkenaan perkembangan seni di Malaysia. Seni ialah pengamatan dan kebolehan mencipta sesuatu seperti lukisan, catan, ukiran, kraf dan sebagainya untuk diamati dan dihargai oleh masyarakat dan menjadi warisan budaya negara. Seni yang diamalkan dan diwarisi sehingga hari ini meliputi seni visual, seni muzik, seni tarian, seni teater dan seni kraf. Okey, bidang seni ini memainkan peranan yang penting kepada masyarakat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian masyarakat dari segi kaum dan identiti etnik. Kita dapat melihat perbezaan individu dalam banyak aspek seperti agama, pekerjaan, bahasa dan politik. Okey, tak semua sama kan, macam agama Islam, Buddha, Kristian, semua ada dia punya seni dia sendiri. Okey, hal ini akan mencorak kepelbagaian seni dan budaya dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan berkenaan dengan tokoh seni. Terdapat ramai artis dan tokoh seni di Malaysia ni. Pemilihan artis dan tokoh seni dapat memberikan gambaran tentang peranan mereka dalam memajukan seni tanah air mengikut aliran masing-masing. Terdapat 7 orang artis dan tokoh seni yang akan dibincangkan di dalam bab 1 tahun ni ya. Okey, iaitu yang pertama Syed Ahmad Jamal, yang kedua Muhammad Hussain Inas, yang ketiga Yong Mon Seng, keempat Harun Mokhtar, kelima Zulkifli Yusof, keenam tokoh seni Syak Koyok. Salah. Tokoh yang ketujuh adalah Ali Norazmal Yusof. Okey, bila kita sebut berkenaan tokoh, kita kena tahu apa itu tokoh. Okey, jom kita kenal. Tokoh adalah penghormatan atau pengiktirafan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada siapa? Pada individu yang ada 5 ciri-ciri yang di bawah ni. Kalau dia ada salah satu daripada 5 ciri-ciri ni, okey, barulah kerajaan akan iktiraf dan beri penghormatan dan kenali dia sebagai tokoh seni. Okey, apa ciri-ciri dia? Tokoh seni adalah seorang yang berpengetahuan dan mempunyai kepakaran yang tinggi dalam seni. Bukan yang kata bisya-bisya lah. Kira dia ni memang betul-betul pro, yang betul-betul hebat dalam bahagian seni. Ataupun nombor 2, seseorang yang memajukan seni tanah air mengikut aliran masing-masing. Orang yang menjadi orang pertama yang mempelopori, yang mengasaskan sesuatu kaedah seni dia yang sampai dikenali oleh orang lain. Barulah kerajaan akan iktiraf dia sebagai seorang tokoh seni. Ataupun yang ketiga, seseorang yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam memelihara dan mempertabatkan seni negara. Okey, yang keempat, menjadi contoh ikutan kepada pelapis muda. Okey, kaedah cara dia melukis tu menjadi ikutan orang-orang muda selepasnya. Dia jadi role model, dia jadi idola. Barulah dia boleh dikenali sebagai tokoh seni. Okey, ataupun nombor 5, mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang cemerlang dan mengambil berat hal masyarakat setempat. Di mana mungkin tokoh seni ni dia daripada hasil seni dia melahirkan pemandangan, keadaan, dia menunjukkan keadaan-keadaan situasi masyarakat, keprihatinan dia. Tu yang bila kerajaan menghargai dia dinobatkan sebagai seorang tokoh seni. Okey, tadi masa awal kan cikgu dah kata ada 7 orang tokoh seni di Malaysia. Jom kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama Syed Ahmad Jamal. Itu dia punya wajah seorang ahli seninya. Okey, yang kedua Muhammad Hussain
Inas. Okey, kat sini cikgu letakkan gambar dia sekali. Jadi senang kita nak kenalkan. Oh, yang pakai topi ni, yang muka macam ni. Ni lah Muhammad Hussain Inas. Okey, yang ketiga, Yong Mun Seng. Okey, yang keempat, Harun Mokhtar. Yang kelima, Syak Koyok. Okey, yang keenam, Zulkifli Yusof. Dan ketujuh, Ali Nurazmal Yusof. Okey. Jom kita kenal siapa itu Syed Ahmad Jamal. Okey. Dalam penerangan ni cikgu akan beri penerangan secara ringkas je lah. Tapi yang pastinya cikgu nak awak ingat dan awak tahu siapa setiap tokoh-tokoh yang kita belajar ni. Sebab lepas ni cikgu akan kasih soalan pula . Okey, yang pertama Syed Ahmad Jamal. Okey, Syed Ahmad Jamal ni kan adalah seorang yang dilahirkan di Muar, Johor pada tahun 1929 dan beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Tambatan Rendah pada tahun 1936 sehingga 1938. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran pendidikan menengah di Sekolah Tambatan Tinggi pada tahun 1939 dan Eng Hing English School pada tahun 1940. Okey, ni dia punya sejarah lah. Penglibatan dia, pembelajaran seni awal dia. Okey, yang ni semua boleh baca lah . Yang ni cikgu kasih kata paparan dia. Okey, yang utama sekali awak kena ingat Syed Ahmad Jamal ni dia pernah menerima anugerah seniman Malaysia. Dan dia adalah seorang pelopor aliran abstrak ekspresionisme. Expressions. Okey, antara hasil seni dia yang popular adalah pada tahun 1959 tajuknya Umpan. Okey, ingat tajuk Umpan hasil karya Syed Ahmad Jamal dan juga tajuk Kampung Sungai Cincin pada tahun 1962. Okey, seterusnya kita kenal Muhammad Hussain Inus. Okey, siapa Muhammad Hussain Inus ni? Muhammad Hussain Inus ni adalah seorang yang dilahirkan di Bogor, Jawa, Indonesia pada tahun 1924. Beliau berhijrah ke Malaysia pada tahun 1947 dan tidak pernah mengikuti pendidikan formal di mana-mana institusi seni. Dia tak pernah belajar seni kat mana-mana ni tempat belajar. Tapi karya-karya yang dihasilkan adalah berbentuk realistik. Realistik tu maknanya sesuatu yang real, keadaan sebenar. Dia lukis, dia gambarkan. Realistik dan naturalistik. Dengan menggunakan objek, figura serta potret yang berlatar belakangkan budaya tempatan. Okey, apa poin utama nak mengenal Muhammad Hussain Yunus? Okey, yang pertama awak tengok warna biru tu. Dia seorang yang menghasilkan karya dalam bentuk realistik dan naturalistik, berlatar belakang budaya tempatan. Okey, yang kedua, media karya dia biasanya akan menggunakan pastel dan cat minyak. Okey, apa karya yang popular di bawah hasil Muhammad Hussain Yunus? Okey, antaranya adalah karya tajuk Mengaji pada tahun 1990 dan juga tajuk Memetik Daun Tembakau di Kelantan. Dia buat lukisan gambar perempuan tengah memetik daun tembakau di Kelantan pada tahun 1962. Okey, itu karya top Encik Muhammad Hussain Inus. Okey, kita kenali pula tokoh yang ketiga, iaitu Encik Yong Mun Seng. Okey, Encik Yong Mun Seng ni adalah seorang yang dilahirkan di Kuching, Sarawak pada tahun 19. Pada tahun 1896. Beliau melanjutkan pendidikan dalam bidang seni di Taipu, Kuantong, China. Konsep seni catatan Cina banyak mempengaruhi komposisi karya beliau yang lebih lapang dan umum serta tidak dalam komposisi yang terperinci. Beliau terkenal dengan penghasilan seni landscape menggunakan media cat air. Okey. Kalau nak kenal siapa Yong
Mun Seng ni kita kena ingat dia punya konsep karya dia adalah seni catatan Cina. Style macam Cina punya kata lukisan. Lepas tu top karya dia antaranya adalah drying nets pada tahun 1940 menggunakan cat air, dan juga rumah atap di tepi pantai pada tahun 1960 juga menggunakan cat air. Okey, itu kita punya tokoh seni ketiga. Okey, seterusnya kita kenal pula tokoh seni yang keempat, iaitu Cik Harun Mokhtar. Tokoh keempat, Cik Harun Mokhtar. Cik Harun Mokhtar adalah seorang yang dilahirkan di Sungai Besar, Selangor pada tahun 1963. Beliau mendapat pendidikan di Institut Teknologi Mara yang dikenali sebagai ITM dengan memperolehi ijazah diploma seni halus pada tahun 1988. Karya beliau sering bertemakan aspek-aspek sosio-budaya masyarakat. Beliau seorang yang terkenal dengan teknik kecatan, iaitu painterly. Selain itu, karya beliau juga menerapkan nilai-nilai murni yang ditonjolkan dalam watak-watak figura dan menerapkan nilai dekorasi. Beliau juga aktif menyertai pameran seni dalam dan di luar negara. Okey, banyaklah pencapaian-pencapaian dan anugerah-anugerah yang diperolehi sepanjang dia menjadi tokoh seni. Okey, di sini cikgu nak awak semua ingat berkenaan Harun Mokhtar ni, dia adalah seorang yang sering menghasilkan karya menggunakan teknik kecatan, iaitu painterly. Dan kemudian karya yang dihasilkan juga adalah suatu karya yang menerapkan nilai-nilai murni dan juga nilai dekorasi. Okey, sini kita tengok. Karya Harun Mokhtar yang kata popular antaranya adalah bertajuk Maghrib di atas Masjid Negeri pada tahun 2007 dan Semangat Anak-anak Didik pada tahun 1914. Okey, dia menggunakan akrilik di atas kanvas. Okey, seterusnya kita tengok pula tokoh kelima. Tokoh kelima adalah Shak Koyok. Macam tampal koyok pula. Tapi ialah nama tokoh seni ni Shak Koyok. Shak Koyok ni adalah seorang yang dilahirkan di Banting, Selangor, di kampung orang asli Pulau Kempas pada tahun 1985. Muda lagi ni. Beliau berketurunan orang asli, memiliki ijazah sarjana muda seni halus dari Universiti Teknologi Mara UiTM pada tahun 2009. Okey, karya-karya Shak Koyok ni menerapkan elemen orang asli. Dia nak menaikkan dia punya identiti orang asli dia. Jadi dia perkenalkan, dia mempertengahkan identiti orang asli dalam komposisi gaya catatan contemporary. Okey, di antara karya terkenal Shak Koyok ni adalah yang bertajuk Age of Tomorrow pada tahun 2016, di mana ianya adalah karya akrilik di atas kanvas. Selain tu adalah karya Red Tape pada tahun 2019, merupakan karya akrilik di atas tikar mengkuang. Dia ni banyaklah menyertai pelbagai pertandingan di luar negara, pameran. Dan dia antara orang yang pernah menyertai Geminis Art Project, Whitaway Art Gallery, Georgetown, Pulau Pinang, dan Crafting Artistry, a Group Exhibition, serta Galeri Petronas KLCC. Seorang yang aktif lah dia ni. Okey, seterusnya jom kita kenali tokoh yang keenam. Tokoh keenam adalah Encik Zulkifli Yusof. Okey, Encik Zulkifli Yusof ni pula adalah seorang seniman
contemporary. Ni kena ingat. Dia adalah seorang seniman contemporary yang terkenal di Malaysia. Bakat beliau mula terselah setelah berpeluang memasuki jurusan seni halus di Institut Teknologi MARA pada tahun 1985. Encik Zulkifli ni terkenal sebagai seniman yang serba boleh. Dia seorang yang boleh dalam bidang instalasi, dalam bidang catatan, dalam bidang arca, dengan dalam bidang seni cetak. Semualah dia seorang yang serba boleh. Dia adalah rakyat Malaysia yang berpeluang mempamerkan karyanya di Venice sebanyak 2 kali pada tahun 1997 dan pada tahun 2019. Baru lagi ni. Apa yang awak perlu ingat berkenaan dengan Zulkifli Yusof ni, dia adalah seorang seniman serba boleh dan dia adalah antara yang pernah menerima anugerah Akademi Negara. AAN, bukan jalan orang ni. Pada tahun 2007. Antara karya dia yang top adalah yang bertajuk Don't Play During Maghrib, 1997, menggunakan media campuran, dan juga karya yang bertajuk Jolok pada tahun 2019, instalasi media campuran di antara kanvas, akrilik dan kayu resin, fiberglass serta besi dan fabrik. Campuran ni dia punya karya seni dia. Hebat Encik Zulkifli Yusof. Kita kenali tokoh seni yang ketujuh, Ali Nur Azmal Yusof. Siapa Ali Nur Azmal Yusof? Ali Nur Azmal Yusof ni adalah seorang yang dilahirkan di Pulau Pinang, orang Penang, pada tahun 1978. Beliau mendapat pendidikan di UiTM, membawa imej figuratif dan persekitaran sebagai objek rujukan dan cahaya, bayang serta ruang sebagai objek keseluruhan karya. Kita tengok menu utama dia punya fakta. Yang pertama, karya seni dia adalah yang menjurus kepada aliran realisme. Dia ada aliran dia. Dia bawa konsep aliran realisme. Yang kedua, dia pernah menerima anugerah Art Competition Diploma by Olympic Museum dan juga anugerah Kijang Bank Negara. Calon-calon orang jugalah ni. Sebab itulah dia dianugerahkan sebagai tokoh seni. Banyaklah pameran solo yang diikuti dia, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Kita tengok antara karya dia yang top. Imitation Mastery Legacy pada tahun 2019 menggunakan cat minyak di atas kanvas, dan juga Imitation Master After Caravaggio pada tahun 2009 menggunakan juga cat minyak di atas kanvas. Setakat ini sahaja penerangan cikgu berkenaan dengan 7 orang tokoh seni di Malaysia. Sebelum cikgu akhirkan, cikgu nak ucapkan terima kasih pada semua yang mendengar untuk tajuk kita mengenali artis dan tokoh seni di Malaysia tahun ini. Dan cikgu sertakan juga soalan untuk awak semua jawab untuk menguji keteguhan kefahaman awak. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.